Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Profesor Smith selaku lecturer kaedah mengajar. Nama saya Nur Alifah Rabiha binti Sakidi, nombor matrik P122562 akan membentangkan rancangan pengajaran harian saya pada hari ini. Baik, RPH yang saya bina ialah RPH Pendidikan Islam tingkatan 1 yang bertarikh 24 November 2022, iaitu pada hari Khamis, bertempat di dalam kelas 1 Alpha 1, bermula pukul 9 pagi hingga 9.45 pagi, seramai 36 orang pelajar. RPH saya bertajuk Istinja. RPH saya ini berdasarkan dokumen standard pembelajaran di SKP Pendidikan Islam tingkatan 1, iaitu standard kandungan 4.4 Istinja, manakala standard pembelajaran pula 4.41 menyatakan maksud, hukum, dalil nakli dan alat-alat istinja. Seterusnya 4.4.2 menjelaskan kepentingan beristinja, manakala 4.4.3 melakukan tunjuk cara beristinja dengan alat-alat istinja secara betul. Bagi strategi pembelajaran dan pengajaran PDP, dalam RPH ini saya menggunakan pembelajaran berasaskan inquiry, iaitu satu pendekatan pedagogi yang menggabungkan pelbagai elemen pembelajaran pada abad ke-21. Ia berpaksikan persoalan dan soalan-soalan untuk merungkai tajuk yang dipelajari. Murid diberikan soalan, teori dan jawapan serta kaedah untuk mencari jawapan. Mereka perlu mengulang proses ini untuk mengasah kemahiran kolaboratif dan juga kemahiran berfikir dalam kalangan mereka. Bagi pembelajaran dan pengajaran pada abad ke-21, yang pertama berkomunikasi pintar, yang kedua kerja sepasukan dan yang ketiga bersifat ingin tahu. Bagi kemahiran berfikir aras tinggi yang terdapat dalam RPH ini ialah mengaplikasi, yang kedua menganalisis, yang ketiga menilai. Elemen merentasi kurikulum iaitu pendidikan Islam, manakala nilai murni seperti keberanian, keyakinan, kerjasama, bersungguh-sungguh dan ketekunan. Dalam RPH ini saya menggunakan pentaksiran berdasarkan penilaian kendiri dalam kalangan pelajar. Baiklah, seterusnya kita teruskan kepada aktiviti pengajaran, iaitu istinja. Set induksi, set permulaan, murid diminta untuk melihat bahan yang ditunjukkan oleh guru, seperti batu, air mineral, tisu dan daun kering. Yang kedua, murid diminta untuk mengenal pasti kegunaan bahan tersebut dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, murid mengaitkan bahan tersebut dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari ini. Pada fasa perkembangan, aktiviti pertama, langkah pertama yang murid diminta membuka buku teks pendidikan Islam untuk membaca petikan dalam buku teks. Yang kedua, murid memberi perhatian kepada penerangan guru berkenaan dengan maksud, hukum dan dalil beristinja. Seterusnya, murid diminta untuk mengalih nota di dalam buku, iaitu nota yang ditulis oleh guru di papan tulis. Seterusnya, murid bertanyakan beberapa soalan yang tidak jelas. Sekiranya murid tidak faham dengan penerangan guru, murid akan bertanya kepada guru tentang persoalan yang mereka tidak jelas. Saya menggunakan bahan bantu mengajar, buku teks dalam aktiviti ini. Bagi aktiviti kedua, guru menerangkan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kedua, kotak yang diisi dengan alat-alat kegunaan seharian ditunjukkan kepada pelajar. Permainan yang dinamakan Poket Doraemon dimulakan. Yang ketiga, lagu akan dimainkan, kemudian kotak bergerak menuju ke tangan murid sehingga lagu berhenti. Seterusnya, murid yang terakhir memegang kotak tersebut akan memilih alat di dalam kotak secara rawak. Yang kelima, guru menanyakan soalan kepada murid tersebut mengikut alat apa yang dipegang oleh murid.
Seterusnya yang keenam, murid diberi peluang untuk berbincang sesama mereka selama 3 minit. Murid dikehendaki menjawab soalan guru dengan tepat dan jelas. Antara contoh soalan yang diutarakan oleh guru, adakah haram menggunakan kaca untuk beristinja? Yang kedua, adakah batu boleh digunakan untuk beristinja? Berikan sebab yang munasabah. Antara bahan bantu mengajar yang saya gunakan dalam aktiviti ini ialah buku teks, kotak, kertas, roti, gunting, daun kering dan kaca. Bagi aktiviti yang ketiga, murid diminta untuk melihat bahan demonstrasi yang ditunjukkan oleh guru seperti anak patung, tisu, batu, daun kering dan air mineral. Yang kedua, murid dikehendaki mengikut kaedah guru melakukan cara istinja menggunakan alat-alat berikut secara beramai-ramai. Seterusnya, guru akan memantau setiap tingkah laku pelajar, iaitu cara bagaimana mereka melakukan istinja dengan betul. Saya menggunakan bahan bantu mengajar dalam aktiviti ini, buku teks, anak patung, tisu, batu, daun kering dan air mineral. Pada akhirnya RPH ini, murid dapat merumus keseluruhan pembelajaran pada hari ini. Guru meminta murid untuk membuat nota ringkas bagi pembelajaran pada hari ini di rumah untuk menguatkan lagi ingatan dan kefahaman murid. Bahan bantu mengajar yang saya gunakan iaitu buku teks. Sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Syamimi binti Alas. Nombor matrik saya P122865. Hari ini saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi memenuhi kod kursus GGE 5014 Kaedah Mengajar. Baiklah. Rancangan pengajaran harian saya adalah berdasarkan DSKP Pendidikan Islam Tingkatan 1. Saya akan mengajar kelas 1 Razi selama 1 jam, iaitu bermula 11.15 sehingga 12.15. Dan saya akan mengajar seramai 36 orang. Tajuk yang saya akan ajarkan adalah konsep bersuci at-taharah. Baiklah, standard pembelajaran dalam topik ini adalah menyatakan maksud, hukum dan juga dalil. Yang kedua adalah menerangkan alat-alat bersuci dan yang ketiga menerangkan jenis-jenis air. Kemudian kita akan masuk kepada rancangan ataupun aktiviti pengajaran kita pada hari ini. Saya akan mulakan dengan set induksi yang mana saya akan menunjukkan kepada pelajar atau kepada murid 2 botol air yang mempunyai kandungan air yang berbeza. Murid akan ditunjukkan 2 jenis botol tersebut dan kemudian mereka diminta untuk mengenal pasti kedua-duanya antara botol yang pertama dan juga botol yang kedua. Contoh soalan yang berkemungkinan dikemukakan oleh guru ataupun ditanya oleh guru, apakah perbezaan yang boleh kita lihat melalui 2 jenis botol tersebut? Botol 1 dan juga botol 2. Dan kemudian murid berkemungkinan untuk menjawab soalan tersebut menggunakan jawapan sama ada bersih dan juga kotor. Dan kemudian murid akan mengaitkan set induksi ini dengan apa yang akan diajarkan sepanjang hari tersebut. BBM yang saya gunakan adalah 2 botol air, 1 botol air yang berisi air yang bersih dan 1 botol air lagi yang berisi air yang bercampur dengan kandungan yang menunjukkan air itu adalah air yang kotor. Daripada set induksi ini dapat memberi gambaran secara kasar kepada murid-murid. Baiklah, saya akan masuk kepada perkembangan. Perkembangan saya bahagikan kepada 3, iaitu berdasarkan 3 standard pembelajaran. Langkah yang pertama, aktiviti bagi memenuhi standard yang pertama iaitu menjelaskan maksud, hukum dan juga dalil. Murid diminta untuk membuka buku teks mengikut halaman yang diminta iaitu tajuk yang berkenaan. Kemudian, guru akan menjelaskan kepada pelajar maksud, hukum dan juga dalil dengan
ringkas, jelas dan juga mudah difahami. Kemudian murid memberikan perhatian penuh kepada guru dengan berkaitan dengan penerangan penjelasan guru tersebut mengenai maksud, hukum dan juga dalil. Kemudian akan masuk pada langkah yang kedua memenuhi standard pembelajaran yang kedua, iaitu menerangkan alat-alat bersuci. Aktiviti yang dijalankan adalah murid akan ditunjukkan atau diberi penerangan tentang alat-alat bersuci di dalam buku teks. Dan kemudian murid diminta untuk mengemukakan contoh lain bagi alat-alat yang digunakan selain daripada yang tertera di buku teks. Dan kemudian murid akan mengetahui kegunaan alat-alat tersebut. Antara soalan yang berkemungkinan ditanya oleh guru adalah adakah kaca termasuk dalam alat-alat bersuci? Jadi pelajar akan berfikir dan mengaitkan dengan penerangan yang telah dijelaskan oleh guru sebentar tadi. Baiklah, seterusnya. Dan di sini BBM yang digunakan adalah buku teks. Jadi para pelajar akan fokus kepada penerangan guru dan sambil melihat gambar-gambar yang ditunjukkan di dalam buku teks. Baiklah, aktiviti yang ketiga adalah aktiviti yang berkumpulan bagi memenuhi standard pembelajaran yang ketiga, iaitu menerangkan tentang jenis-jenis air. Jadi guru akan memecahkan murid-murid kepada 6 kumpulan yang dianggotai 5 atau 6 orang pelajar mengikut kepada kehadiran, dan kemudian setiap kumpulan akan diagihkan satu keping gambar jenis air untuk perbentangan. Kemudian murid dikehendaki untuk mengenal pasti jenis air dan juga memberi penerangan berkaitan dengan gambar yang diperolehi. Antara keterangan yang mereka perlu penuhi untuk perbentangan tersebut adalah apakah jenis air tersebut, gambar yang diberikan, dan kemudian berikan satu contoh jenis air berikut untuk menyokong kepada jenis air dan juga apakah ia boleh digunakan untuk bersuci. Maklumat yang mereka boleh cari adalah menggunakan buku teks, yang mana mereka boleh membuka buku teks dan menterjemahkan, membentangkan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan juga ringkas dan juga tepat padai. Okey, kemudian wakil setiap kumpulan tersebut akan membentangkan pembentangan mereka secara ringkas di hadapan pelajar. Aktiviti ini adalah untuk menggalakkan kerjasama dalam kumpulan. Selain menjana idea dari setiap ahli kumpulan, murid-murid berkongsi idea, berkongsi penerangan dan juga pengetahuan, seterusnya menggalakkan para pelajar untuk berani berada di hadapan. BBM yang digunakan adalah gambar jenis-jenis air dan juga buku teks, yang mana mereka jadikan rujukan untuk memenuhi kriteria keterangan. Dan akhirnya, bagi penutup, murid akan ditayangkan semula ke semua gambar tersebut supaya mereka boleh imbas kembali pembentangan sebentar tadi. Kemudian, 2 orang murid akan dipilih secara lawak bagi menjelaskan semula 4 jenis air tersebut. Dan bagi penutup, guru merumuskan segala pembelajaran pada hari ini. Dan kemudian, murid akan diberikan pujian di atas kerjasama yang telah mereka berikan sepanjang melaksanakan tugasan yang diberikan. BBM yang saya gunakan adalah gambar jenis-jenis air yang ditampal pada papan putih berikut. Jadi saya rasa itu saja pembentangan RPH saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Husna binti Burhan, P122915 akan membentangkan tugasan pembentangan RPH bagi subjek
GGE 5014 Kaedah Mengajar. Okey, bagi pembentangan RPH ini, saya akan memilih mata pelajaran pendidikan Islam, iaitu bagi tingkatan 2 Aisyah, dan masa yang diperuntukkan ialah selama 1 jam, iaitu daripada pukul 10.45 sehingga 11.45. Okey, bagi tajuk pula, saya telah memilih tajuk fiqh. Dan bagi standard kandungan pula, saya telah mengambil daripada DSKP 4.10, iaitu merumus kefahaman tentang tayammum serta mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Okey, bagi standard pembelajaran juga, saya telah mengambil daripada DSKP, iaitu murid boleh menyatakan maksud dan dalil tayammum. Kedua, murid boleh menjelaskan sebab diharuskan tayammum. Ketiga, murid boleh menyatakan syarat bertayammum. Dan keempat, murid boleh menjelaskan rukun tayammum. Okey, pada fasa permulaan atau set induksi, kurang lebih akan dijalankan selama 5 minit. Iaitu pada fasa ini, guru akan menyediakan satu bahan untuk dipamerkan kepada murid di hadapan kelas. Iaitu bahan ditunjukkan di sini adalah debu tanah. Murid-murid akan melihat, memerhati bahan tersebut. Setelah itu, guru akan melaksanakan sesi soal jawab kepada murid. Iaitu, guru akan bertanya kepada murid, adakah murid sebelum ini pernah menggunakan bahan tersebut? Adakah sebelum ini murid mengetahui kepentingan bahan tersebut dalam kehidupan dan sebagainya. Okey, setelah sesi soal jawab berlangsung antara guru dan murid, guru akan mengaitkan atau menghubungkaitkan pembelajaran hari ini dengan bahan tersebut. Okey, pemilihan soal jawab antara guru dan murid adalah bagi menjana idea-idea baru dalam kalangan murid. Okey, bahan bantuan mengajar yang digunakan pada fasa permulaan ini ialah debu tanah. Okey, nilai murni yang terdapat adalah menunjukkan minat, memberi tempuan, dan strategi P&P pada fasa ini adalah: pertama, sesi soal jawab antara guru dan murid. Kedua, guru membuat hubung kait pembelajaran. Yang ketiga, menjana idea murid. Dan yang keempat, akhir sekali, adalah kemahiran komunikasi. Okey, seterusnya bagi fasa perkembangan, iaitu langkah 1, maksud dan dalil tayammum. Okey, guru akan meminta pelajar membuka buku teks. Setelah itu, guru akan menjelaskan isi kandungan tentang maksud tayammum dan dalil tayammum dalam buku teks. Serta guru akan menambah sedikit cerita sebab penurunan ayat tersebut dan sebagainya. Okey, setelah itu guru akan mengajukan soalan kepada murid atau bertanya kepada murid sama ada mereka memahami apa yang disampaikan oleh guru. Dan jika ada terdapat sebarang pertanyaan, boleh dilangsungkan kepada guru. Okey, pada fasa ini, bahan bantuan mengajar yang digunakan ialah buku teks. Nilai murni yang terdapat pada fasa ini adalah memberi tumpuan ketika guru mengajar. Strategi P&P adalah memberi penerangan secara terang dan jelas kepada pelajar supaya mereka memahami dengan lebih lanjut. Okey, seterusnya fasa perkembangan iaitu langkah kedua, menerangkan sebab diharuskan bertayammum dan syarat bertayammum. Di sini guru akan melakukan aktiviti yang kedua bersama dengan murid, iaitu guru akan menerangkan terlebih dahulu apa itu sebab yang diharuskan bertayammum dan syarat-syarat tayammum kepada murid berdasarkan isi kandungan dalam buku teks secara ringkas, padat dan jelas. Okey, setelah penerangan daripada guru berlangsung, guru akan membahagikan murid-murid kepada 6 kumpulan, yang mana setiap kumpulan akan mengandungi 5 atau 6 orang ahli. Okey, guru akan membekalkan kepada setiap kumpulan kad manila dan marker pen supaya mereka dapat membina peta minda atau sebagainya mengikut kreativiti mereka.
Okey, guru akan meminta para pelajar untuk berbincang dan menganalisis serta mengelaskan apa itu sebab diharuskan bertayamum dan syarat-syarat bertayamum berserta dengan contoh. Okey, setelah itu guru akan memberi pelajar masa selama 5 minit untuk mereka berbincang dan menyiapkan tugasan mereka. Setelah mereka menyelesaikan tugasan mereka itu, guru akan memilih secara rawak seorang pelajar daripada setiap kumpulan untuk membentangkan hasil tugasan mereka dan guru akan bertanya kepada mereka salah satu soalan sama ada apakah sebab diharuskan bertayamum atau apakah syarat diharuskan bertayamum berserta dengan contoh. Dan contoh itu perlulah dijelaskan kepada guru dengan baik dan terang berdasarkan apa yang telah mereka bincangkan dalam kumpulan itu tadi. Okey, setelah sesi soal jawab berlangsung bersama guru, guru akan membimbing para pelajar, iaitu apabila terdapat jawapan ataupun contoh yang salah, guru akan membimbing mereka dengan jawapan yang betul. Okey, pada fasa perkembangan iaitu langkah ketiga menjelaskan rukun tayamum. Di sini guru akan melakukan aktiviti ketiga bersama dengan murid iaitu pada mulanya guru akan menerangkan kepada murid secara jelas apa itu rukun tayamum, iaitu bermula dengan niat, menyapu debu ke seluruh muka dan tangan. Guru akan menyuruh murid untuk mengulang-ulang apa yang disampaikan oleh guru bersama-sama di dalam kelas supaya mereka lebih mengingat apa yang mereka baca dan apa yang guru ajar. Okey, setelah mereka mengingat niat dan urutan-urutan rukun itu tadi, guru akan menyediakan satu bahan iaitu pinggan polisterin dan debu tanah untuk dipamerkan kepada murid untuk mereka melihat secara nyata debu tanah tersebut. Seterusnya, guru akan melaksanakan amali ataupun praktikal tayamum di hadapan murid supaya mereka dapat memerhatikan cara melakukan tayamum dengan sempurna dan betul. Okey, setelah itu, guru akan meminta murid-murid untuk melakukan ataupun mempraktikkan balik apa yang ditunjukkan oleh guru di tempat masing-masing secara kasarnya, itu tanpa menggunakan debu. Supaya pada pelajaran amali yang akan datang, murid dapat melaksanakan amali tayamum dengan baik dan sempurna. Okey, setelah itu, guru akan membimbing murid-murid sama ada amali ataupun cara yang mereka buat betul ataupun salah. Okey, kiranya apa yang mereka praktikkan adalah di bawah pantauan guru. Okey, bahan bantuan mengajar yang guru gunakan pada fasa ini adalah buku teks, debu tayamum, pinggan polisterin. Dan nilai murni yang terdapat di sini adalah memberi tumpuan, kerjasama dan murid patuh. Okey, strategi PNP pada fasa ini adalah memberi pendengaran jelas, menunjukkan demonstrasi ataupun secara praktikal. Dan yang ketiga adalah menyediakan bahan seperti debu tanah dan pinggan polisterin. Okey, akhir sekali pada fasa penutup pula, guru akan merumuskan seluruh pembelajaran hari ini ataupun menyuruh seorang murid untuk menyimpulkan apa yang difahami daripada pembelajaran hari ini. Dan murid dapat memahami keseluruhan isi yang diajarkan oleh guru. Okey, guru akan meminta murid untuk melakukan satu kerja rumah iaitu melaksanakan ataupun membina satu nota bagi memudahkan mereka untuk mengingati apa yang guru ajarkan pada mereka. Okey, bahan bantuan mengajar di sini pada fasa ini adalah buku teks dan nilai murni yang terdapat pada fasa ini adalah menumpukan perhatian, kerjasama dan ketekunan. Serta
Strategi PNP pada fasa ini pula adalah merumus dan menganalisis. Okey, itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Jasmine, pensyarah bagi kursus Kaedah Mengajar. Saya Nur Syairah binti Johan, Akadiran P122836 daripada kumpulan 2 Set 1 Kota Baru akan membentangkan tugasan RPH iaitu Rancangan Pembelajaran Harian. Okey, baik. RPH yang telah saya bina ialah RPH Pendidikan Islam Tingkatan 1 yang bertarikh 13 November 2022 pada hari Ahad. Masa adalah daripada pukul 9.15 pagi sehingga 10.15 pagi, itu selama 1 jam, bertempat di kelas 1 Umar. Bilangan murid dalam kelas tersebut adalah seramai 36 orang pelajar. RPH saya bertajuk Wuduk dan Syarat Kesempurnaannya. RPH ini telah dibina berdasarkan dokumen standard kandungan GSKP Pendidikan Islam Tingkatan 1 iaitu standard kandungan 4.5 berkaitan dengan wuduk. Okey, bagi standard pembelajarannya pula adalah 4.5.1 menyatakan maksud hukum, dalil nakli serta rukun-rukun wuduk. 4.5.2 menunjukkan cara berwuduk dengan sempurna. 4.5.3 menyelaraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Bagi strategi pengajaran dan pembelajaran PMP, yang mana saya gunakan dalam RPH ni ialah pembelajaran berasaskan inquiry. Yang mana pembelajaran berasaskan inquiry adalah satu pendekatan pedagogi pembelajaran yang menggabungkan pelbagai elemen pembelajaran abad ke-21. Ianya berpaksikan kepada persoalan dan soalan-soalan untuk merungkai tajuk yang dipelajari. Murid diberikan soalan, teori dan jawapan serta kaedah untuk mencari jawapan. Okey, mereka hanya perlu mengulang proses ini untuk mengasah kemahiran kolaboratif dan berfikir dalam kalangan mereka. Okey, bagi pengajaran dan pembelajaran abad 21 itu yang pertama adalah berkomunikasi pemikir, kerja sepasukan dan yang ketiga adalah bersifat ingin tahu. Bagi kemahiran berfikir aras tinggi yang terdapat dalam RPH ni iaitu yang pertama adalah mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Untuk elemen merentasi kurikulum iaitu pendidikan Islam, bagi nilai murni pula adalah keberanian, keyakinan, kerjasama, bersungguh-sungguh dan ketekunan. Untuk pentafsiran adalah dalam RPH ni ialah penilaian secara kendiri dalam kalangan pelajar. Baik, seterusnya untuk bahagian yang paling penting iaitu langkah pelaksanaan dan pendekatan justifikasi yang digunakan dalam RPH, Rancangan Aktiviti Pengajaran. Okey, untuk permulaan, set induksi yang saya gunakan dalam RPH ni selama 5 minit. Yang mana aktiviti pelajar, yang pertama, murid dipamerkan gambar air dan kolah oleh guru di hadapan kelas. Dan yang kedua, murid perlu menjawab persoalan yang dilontarkan oleh guru berkaitan dengan gambar yang dipamerkan, iaitu gambar air dan juga gambar kolah, seperti mana yang telah saya pamerkan dalam slide ni. Yang ketiga adalah murid membuat perkaitan antara gambar yang ditunjukkan dengan topik yang akan dipelajari. Okey, untuk BBM dalam set induksi ni iaitu yang pertama adalah gambar, 2 keping gambar, dan yang kedua adalah nilai murni. Yang mana nilai murni yang pertama iaitu keberanian. Murid berani untuk melontarkan pendapat dan hujah berkaitan dengan gambar, perkaitan antara gambar dengan topik yang akan dipelajari, dan juga yang kedua adalah nilai keyakinan. Dan strategi PMP yang digunakan dalam set induksi ni iaitu sesi yang pertama sesi soal jawab dengan guru, yang kedua menghubung-kait antara gambar dengan topik yang akan dipelajari. Yang ketiga adalah menjana idea dalam kalangan murid. Yang keempat adalah kemahiran berkomunikasi antara sesama murid dan juga antara guru dan juga antara murid. Okey, bagi perkembangan yang mana langkah pertama saya laksanakan adalah selama 15 minit. Untuk aktiviti 1 itu maksud wuduk, hukum berwuduk, dalil wuduk dan rukun wuduk. Yang pertama adalah guru meminta murid membuka buku teks pendidikan Islam dan membaca petikan teks terlebih dahulu. Okey, yang kedua adalah guru memberikan penerangan berkaitan maksud wuduk, hukum, dalil dan rukun wuduk yang akan dipelajari. Dan yang ketiga, murid diminta untuk menyatakan maksud wuduk, hukum, dalil dan rukun wuduk yang terdapat dalam teks.
Okey, untuk aktiviti 2 dalam langkah 1 ni itu murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. Yang mana satu kumpulan tu terdiri daripada 5 orang ahli. Setiap kumpulan tu diberikan sehelai kertas mahjong dan untuk melakukan satu peta minda. Dalam kumpulan juga murid perlu merangka peta minda berkaitan dengan maksud wuduk, hukum, dalil dan rukun wuduk. Okey, guru juga akan membimbing dan menyemak hasil kerja murid sepanjang proses pelaksanaan tugasan diberikan. Okey, bagi BBM untuk langkah 1 ni iaitu petikan teks, kertas mahjong dan pen penanda. Untuk nilai murni pula, yang pertama kerjasama antara sesama pelajar dan juga kerajinan yang telah ditunjukkan oleh para pelajar dan juga bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasan. Okey, untuk strategi PMP pula, yang pertama perbincangan berpusatkan murid, yang kedua menyediakan bahan bergambar, pen penanda dan juga kertas mahjong. Kita pergi pula kepada langkah yang kedua, yang mana saya laksanakan dalam RPH ni itu selama 15 minit. Okey, untuk aktiviti ketiga iaitu cara berwuduk dengan sempurna. Guru menjelaskan tentang cara berwuduk dengan sempurna dan betul di hadapan kelas. Yang kedua, secara berkumpulan, murid perlu menghantar seorang wakil untuk melaksanakan amali wuduk di hadapan. Murid melakukan amali berwuduk dengan menggunakan air dan baldi yang telah disediakan oleh guru. Guru juga akan memantau murid sepanjang proses amali wuduk dilaksanakan. Okey, untuk BBM dalam langkah kedua ni iaitu BBM yang digunakan yang pertama iaitu buku teks, yang kedua air mineral dan yang ketiga baldi. Okey, untuk nilai murni pula, nilai murni keberanian yang telah ditonjolkan dan ditunjukkan oleh murid untuk kehadapan melaksanakan amali wuduk. Dan yang kedua adalah nilai ketekunan dalam melaksanakan sepanjang proses amali dilaksanakan. Okey, untuk strategi PMP pula, yang pertama perbincangan berpusatkan murid, yang kedua adalah mengaplikasi dekat sini, mengaplikasikan apa yang telah ditunjukkan dan diajar oleh guru dan mempraktikkannya dalam proses amali wuduk yang telah dilaksanakan oleh pelajar. Yang ketiga adalah menyediakan bahan air paip dan baldi. Okey, bagi langkah yang ketiga dalam RPH ni saya laksanakan selama 15 minit. Untuk aktiviti yang keempat iaitu perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Okey, yang pertama, guru menerangkan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Dan yang kedua, murid diberikan beberapa keping kad gambar dan diminta untuk menampalkan pada papan putih mengikut pembahagian sunat dan makruh dalam berwuduk. Dan yang ketiga adalah murid-murid bersoal jawab dengan guru berkaitan dengan tugasan yang telah diberikan untuk menampalkan kad gambar berkaitan dengan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. Okey, untuk BBM dalam langkah yang ketiga ini adalah yang pertama adalah buku teks dan yang kedua adalah kad gambar. Dan nilai murni bagi langkah yang ketiga ini adalah nilai murni keberanian. Maksudnya pelajar berani untuk kehadapan, berani untuk melaksanakan tugasan yang diberikan oleh guru. Okey, untuk strategi PMP pula yang pertama adalah menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan tugasan yang telah diberikan oleh guru. Yang kedua adalah menyediakan bahan kad gambar. Yang mana guru menyediakan bahan kad gambar untuk proses pembelajaran dalam langkah ketiga ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada penutup. Okey, untuk penutup dalam RPH ini saya laksanakan selama 10 minit. Yang mana aktiviti pelajar yang pertama adalah murid dapat menyebut maksud wuduk, hukum wuduk dan dalil wuduk. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan cara berwuduk dengan sempurna. Dan yang ketiga adalah murid dapat menyenaraikan perkara makruh dan sunat semasa berwuduk. Dan yang keempat, murid dapat merumuskan isi pembelajaran. Maksudnya sepanjang proses pembelajaran yang berlaku daripada awal sampai akhir, murid dapat merumuskan apa yang telah dipelajari bersama dengan guru. Okey, untuk BBM dalam penutup ni yang pertama adalah yang digunakan adalah buku teks dan nilai murni yang telah ditunjukkan dalam penutup ini adalah nilai murni menumpukan perhatian dan nilai murni kerjasama dan keberanian antara para pelajar. Kerjasama antara pelajar dan sesama rakan. Okey, untuk strategi PMP pula yang pertama adalah menghubung kait. Maksudnya menghubung kait daripada
proses awal pembelajaran sehinggalah akhir pembelajaran. Yang kedua adalah menjana idea. Sepanjang proses pembelajaran dilaksanakan, murid dapat menjana idea dan dapat merumus apa yang telah dipelajari sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Dan yang keempat adalah kemahiran berkomunikasi. Maksudnya mengasah kemahiran berkomunikasi antara pelajar, sesama pelajar dan juga antara pelajar dengan guru. Okey, setakat itu sajalah pembentangan tugasan RPH saya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada doktor kerana telah memberi tugasan bagi subjek GGE 5014 Kaedah Mengajar. Saya Nik Abdul Aziz bin Ismail, nombor matriknya adalah P124153. Video ni adalah bertujuan untuk perbentangan rancangan pengajaran harian saya. Jadi rancangan pengajaran harian saya seperti yang dipaparkan di sini adalah saya memilih subjek pengajian Islam, iaitu babnya dalam bab akhlak Islamiah dan bagi murid tingkatan 1. Dan salah satu sebab saya pilih adalah kos saya sebelum ni saya aliran pengajian Islam. Dan tarikh yang saya tetapkan adalah Selasa. Masanya adalah pukul 8 pagi, 8 AM hingga 8.40 pagi. Baik, saya memilih tajuk konsep akhlak Islamiah dan kelas yang saya tetapkan di sini adalah kelas 1 Abu Bakar. Baik, kalau lihat dekat depan, dekat sini ada menunjukkan standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan ni adalah seperti yang dipaparkan dalam di SKP, iaitu 6.1 konsep akhlak Islamiah, dan di bawahnya standard pembelajarannya ada 3 poin utama, iaitu menjelaskan maksud akhlak mahmudah dan contoh serta mengamalkannya. Itu yang pertama sekali yang kita nak. Yang kedua adalah menyatakan dalil naqli, menyatakan dalil naqli dan kelebihan berakhlak mulia. Dan yang terakhir 6.1.4 adalah menjelaskan maksud akhlak mazmumah dan juga contoh serta menjauhinya. Ketiga-tiga standard pembelajaran itulah sebagai garis panduan yang perlu saya capai dalam yang perlu diketengahkan dalam RPH saya. Baik, untuk seterusnya adalah berkenaan dengan set induksi. Set induksi adalah apabila bermulanya kelas saya. Saya menggunakan satu fokus pembelajaran, iaitu dengan cara murid-murid dapat tertarik dengan apa yang saya bawa. Murid-murid dapat menghubung kaitkan dengan tindakan yang dibuat, iaitu melalui gambar yang diberikan dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari itu. Iaitu macam mana saya buat? Iaitu dengan aktiviti. Mula-mula sekali pada awalnya murid-murid perlu mencari gambar yang telah diletakkan di dalam kelas tersebut. Jadi masing-masing akan mencari, kumpul murid-murid yang dekat belakang akan cari, murid-murid yang kat depan akan cari, semua masing-masing cari. Apabila dah jumpa, saya bagi masa lebih kurang 3 minit. Apabila dah jumpa, apa yang perlu dibuat oleh murid tersebut? Murid tersebut perlu mengangkat tinggi-tinggi dan mempamerkan gambar-gambar yang telah dijumpai supaya rakan-rakan di seluruh kelas, rakan-rakan dalam kelas tu dapat melihatnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang berlaku seterusnya? Guru saya dan murid-murid akan bersoal jawab berkaitan dengan gambar tersebut. Saya akan tanya soalan tersebut. Saya akan tanya, gambar-gambar ini menunjukkan apa? Kamu nampak tak gambar ini menunjukkan apa? Kelakuan apa yang dibuat? Lalu ada murid yang jawab, kita tunjuk lagi gambar lain. Kita tunjuk lagi gambar lain. Tengok dekat Ali. Ali pegang satu gambar. Gambar itu gambar apa? Itu lebih kurang soalan yang bakal digunakan. Baik. Yang keempat, selepas guru telah mempamerkan, menyoal, sesi soal jawab itu berlangsung, lalu guru cuba mengaitkan
dengan gambar tersebut dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. Okey, baik. Kita pergi kepada langkah pertama bermulanya sesi pembelajaran, iaitu fokus pembelajaran pada waktu tersebut adalah untuk murid dapat mengetahui akhlak mahmudah itu apa, dalil naqlinya. Yang ketiga adalah akhlak mazmumah itu apa. Jadi aktiviti-aktiviti yang dibuat adalah murid dipecahkan dengan kumpulan, iaitu dengan 5 kumpulan. Dalam kelas tersebut dah dipecahkan mengikut meja dan kumpulan tersebut dipecahkan mengikut meja yang telah disusun itu. Murid-murid didedahkan dengan penerangan daripada guru. Guru akan bagi penerangan. Terangkan berkenaan dengan akhlak mahmudah itu apa, dalil naqlinya apa, kemudian kelebihan kalau berakhlak tu itu dapat apa, serta akhlak mazmumah itu apa. Yang ketiga dan contohnya sekali. Bagi penerangan. Setelah bagi penerangan, murid akan dapat satu tugasan berkumpulan, iaitu apa tugasannya? Murid-murid perlu menyenaraikan kelakuan ataupun perbuatan, satu contoh perbuatan ataupun satu contoh kelakuan, dan yang diperlukan adalah 5 contoh perbuatan kelakuan mahmudah dan mazmumah. 3 daripadanya mazmumah, 5 daripadanya mahmudah. Beliau masing-masing akan berbincang. Masa hanya diberi selama 3 minit. Setelah itu kita beranjak kepada aktiviti-aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua adalah berkenaan dengan fokus pembelajaran yang sama lagi. Aktiviti yang kedua ini, apabila masing-masing kumpulan telah dapat 5 akhlak yang dicadangkan dalam kumpulan masing-masing, lalu setiap kumpulan akan datang ke depan, lakonkan perbuatan-perbuatan tersebut. Contoh, katakan kumpulan ni adalah kumpulan meja yang depan sekali, meja yang pertama. Jadi murid-murid yang meja pertama ni akan datang dekat depan, salah seorang akan jadi wakil. Contohnya dia berlakon, kawan dia ada seorang dekat depan, seorang lagi Ali. Datangnya Ali, dia terus tolak abu tadi, jatuh abu tersebut. Jadi murid-murid yang lain semua tengok, tapi tolak dengan bukan dengan kasar lah, tolak dengan contoh je lah. Okay. Murid-murid lain semua tengok. Jadi murid-murid lain perlu buat penilaian akhlak apa yang dilakukan tersebut, sama ada akhlak mahmudah ataupun akhlak madmumah. Itu yang kedua. Okey, itu contoh yang saya berikan. Next, yang ketiga, setiap kumpulan perlu mengkategorikan jawapan yang telah diperolehi, sama ada contoh yang dilakukan oleh setiap kumpulan dekat depan tu sama ada akhlaknya mahmudah ataupun akhlak mazmumah. Dan setiap kumpulan yang terbaik, setiap murid dalam ahli kumpulan yang terbaik itu, yang dapat melawat semua lakonan-lakonan yang diberikan tersebut, akan dapat hadiah yang telah disediakan dekat atas meja awal-awal lagi. Okay. Dan sebagai penutupnya, guru akan membuat satu kesimpulan secara ringkas. Seperti contoh, hari ini kita belajar berkaitan dengan akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah ni iaitu akhlak-akhlak yang baik. Contohnya seperti menolong kawan. Seterusnya kita juga belajar berkenaan dengan akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah ni merujuk kepada akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang buruk tersebut perlu didekati ke perlu dijauhi? Akan diselangi dengan macam tu, lebih kurang. Okey. Jadi, bila guru telah membuat kesimpulan secara ringkas, gambar-gambar yang telah dijumpa oleh murid tadi pada awal tadi, masing-masing akan angkat. Okey, semua murid tengok, duduk tempat masing-masing, pegang pensel, tulis nombor ini. Okey. Siapa buat 2 kolom? Kolom yang pertama sebelah kanan kamu akhlak mahmudah, kolom yang kedua akhlak mazmumah. Okey.
Siapa yang jumpa gambar yang pertama? Okey, gambar yang pertama, angkat, tunjukkan dekat kawan kamu gambar itu. Okey, kawan-kawan yang lain tengok semua gambar. Okey, pusingkan gambar tersebut. Lalu kawan kamu pun pusing. Dia pun pegang, dia pun pusing gambar. Contoh, dia pusing. Kawan kamu cakap, nampak satu nombor. Bila nombor tu contohnya nombor 6. Jadi, okey, kamu nampak tak nombor tu? Nampak. Okey, kalau nombor tu dekat Mahmudah, nombor tu nombor 6 contoh. Ustaz, nombor 6. Okey, kalau nombor tu kalau gambar tersebut dekat Mahmudah, jadi ambilkan nombor 6 tu letak dekat Mahmudah. Kalau nombor seterusnya, okey, gambar seterusnya Mazmumah. Okey, ambil letak dekat Mazmumah. Jadi masing-masing akan dapat nombor masing-masing. Setiap murid akan dapat nombor masing-masing. Contohnya, okey, sama-sama murid kita semak nombor tersebut. Okey, siapa yang dapat nombor macam ustaz kat depan ni dekat Akhlak Mahmudah? 6, 2, 3, 5. Angkat tangan. Jadi kita dapat kesan lah, kita dapat detect, kita dapat tahu siapa yang masih belum menguasai tajuk yang kita mengajar pada hari tersebut. Dan kesimpulannya, murid dapat membezakan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah berdasarkan gambar-gambar yang ditunjukkan tadi. Okey, itu sahaja perbentangan saya berkenaan dengan RPH. Dan justifikasinya kat sini, saya lebih memilih kepada kaedah murid itu bergerak dan melakonkan kerana ingin melatih mereka berani, nilai kerjasama berkumpulan, dan juga last sekali adalah peka dengan keadaan sekeliling, iaitu semasa mencari gambar-gambar dalam kelas. Okay, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.